Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Nurliza binti Adnan daripada Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Terengganu. So, kita akan bercakap hari ini berkenaan dengan plagiarism. Anda tahu apa itu plagiarism? Pernah dengar? Jika kita daripada kalangan academician ataupun pelajar-pelajar, maka sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mengenali pasal plagiarism. Okey, apa itu plagiarism? Plagiarism secara definisinya adalah mengambil penulisan, percakapan, lagu ataupun idea seseorang dan mengaku sebagai kita punya. Ini tanpa memberi sebarang penghargaan yang sewajarnya kepada pemiliknya. Pernah buat macam tu? Harap-harap tak pernah ya. Okey, so ini termasuklah maklumat daripada laman web, buku, lagu-lagu, TV, mesej email, interview, artikel, kerja-kerja seni atau lain-lain medium. Tapi perhatikan ya, percakapan juga termasuk dalam kategori plagiarism. Okey, so ini juga dikenali sebagai penipuan ataupun cheating. Okey, so seriuskah masalah ini? Kita perhatikan satu kajian yang telah dibuat oleh Donald L. McCabe, yang mengkaji 4,500 orang pelajar daripada 25 sekolah. Hasil kajiannya mendapati bahawa menipu adalah satu masalah yang signifikan di sekolah tinggi di Amerika. 74% daripada responden mengaku yang mereka telah pun meniru ataupun menipu di dalam tes ataupun ujian. 72% mengakui yang mereka telah menipu di dalam written assignment. Assignment bertulis, dan lebih daripada separuh pelajar mengaku yang mereka telah pun melakukan plagiarism untuk latihan bertulis written assignment menggunakan internet. So, di zaman keadaan teknologi yang sebercanggih, dunia internet, maka ini menyebabkan masalah plagiarism semakin menjadi-jadi dan berleluasa. So, saya ambil ni daripada CIA Research Center for Academic Integrity from Duke University in 2003. So, 2003. So, ini di USA. Apa berlaku di Malaysia? So, kita tengok bagaimana kekerapan pelajar melakukan academic dishonesty ataupun AD, integrity yang melibatkan integriti di salah sebuah universiti di Malaysia. Tapi universiti ini telah dirahsiakan. So, didapati hasil kajiannya adalah 82.1% pelajar telah mengaku melakukan sekurang-kurangnya sekali academic dishonesty. 93.8% pelajar telah pelajar lelaki, kita fokus kepada pelajar lelaki, 93.8% telah mengaku sekurang-kurangnya sekali melakukan academic dishonesty. So, kalau kita tengok peratusnya adalah begitu tinggi. Kalau ditengok kepada skor, ia adalah A+ dah tu, 93.8%. Kategori pelajar mengikut tahun. Kita tengok tahun 4, pelajar ijazah sarjana muda, iaitu Year 4 degree students, mengaku paling banyak melakukan academic dishonesty, iaitu 92.6% berbanding dengan pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Dan jika dilihat daripada GPA, pelajar-pelajar yang rendah GPA-nya, iaitu yang kurang daripada 3.00, telah dilaporkan paling tinggi melakukan academic dishonesty, iaitu 90%.
Manakala pelajar yang GPA-nya adalah tinggi, iaitu lebih daripada 3.5, mereka inilah golongan yang paling rendah mengaku telah melakukan academic dishonesty, iaitu 78% sahaja. Tetapi jika kita katakan paling rendah pun 78%, iaitu A- lah kiranya, maka di mana integriti sebagai seorang pelajar. Dan kalau dilihat daripada persentage ini, kita boleh katakan yang academic dishonesty telah pun merupakan satu trend, satu yang dipraktis secara agak menyeluruh. Okey, sebab rate dia tu adalah 78, 82.1, 93, 92, 90%, which is very high. Okey. Dan kita academic dishonesty yang dikaji di dalam kajian ini adalah plagiarism. 77.1% mengaku melakukan plagiarism, meniru ataupun menipu di dalam peperiksaan 45% daripada mereka, dan improper use of resources. Ini mungkin termasuklah plagiarism, okay, copy and paste dan sebagainya. So ini adalah kajian yang telah dibuat oleh Abu Sufia, Roslan, Muhammad Yusof dan Muhammad Mat Nur pada tahun 2018. Maknanya baru lagi ni. Tajuk papernya adalah Snapshot of Academic Dishonesty Among Malaysian Nursing Students, a Single University Experience, yang dipublish oleh Journal of Taibah University Medical Sciences. Okay, so siapa yang nak baca lebih detail about this, you can go to this paper. Okay, so jadi perhatikan, agak menyedihkan peratusan yang telah dibuat. So kita rasa macam benda ni dah jadi satu trend, dah pun diterima oleh kebanyakan pelajar, dan pensyarah pun of course dah sedia maklum pasal ni. Okey, so pelbagai alasan telah direka, diberikan kenapa plagiat, kenapa adanya academic dishonesty. Okey, contohnya, alah tak apanya, takkan tertangkap punyalah. So ini masing-masing rasa confident je, bila nak buat tu dia rasa tak ada masalah, tak kena tangkap pun. Okey, ada juga yang kata, alah semua orang buat, kenapa aku tak buat? Buat apa aku nak susah-susah, kan? So itu adalah alasan yang kedua. Ada yang kata, alah boring lah buat assignment ni, nak kena baca ni, aku tak ada masa lah, tak sempat nak baca, banyak kerja. Okey, sebagai pelajar, kita ada banyak kerja, nak main game lagi, nak tengok movie lagi, nak buat homework lain lagi, lepas tu social media, nak update Facebook, nak update IG. So students busy, memang busy. And then ada yang juga yang kata, my lecturers expect too much. Aku mesti score paper ni. One way to help me score is to plagiat. Okay, mak ayah aku nak aku dapat A je. So tanpa bantuan plagiarism, kita rasa kita tak mampu untuk mendapat A. So ini adalah alasan yang biasa student bagi kenapa dia plagiat. Okay. Dan kita tengok satu example daripada kartun ni yang saya ambil daripada bawah itu, boleh tengok. Okay, so that is the conversation between April and her mother. So mak dikata, turn off that television April. I am going to show you how to write an essay. Tapi mak nak tunjuk dia tu, student masih kata, oh, macam itulah. So the mother very excited nak tolong. So you have some good material here, read it and tell me what the most important points are. And then students macam biasa, alah banyaknya nak kena baca. See? Okay, so exactly that is what lecturers are hoping from the students also. That's what this exercise is all about. Okay, if you don't read, then you don't learn. Because reading is the door to wisdom, is the door to knowledge. Tapi sekarang ni ramai yang tak suka membaca. Kalau baca pun baca Facebook, baca social media, tapi bukannya baca buku, bukannya baca artikel. Okay, so
Apa kita tengok perhatikan apa student akan jawab. I was just told to do an essay. Nak kena buat essay je. I wasn't told to learn anything. So itulah yang menyebabkan matlamat kita sebagai pelajar sering lari daripada apa yang sepatutnya. Matlamat kita adalah untuk skor. Skor dalam assignment, skor dalam peperiksaan, dan akhirnya kita dapat diploma, kita dapat ijazah seperti kenapa kita nak masuk universiti. Okay, many of you forget that you come to the university sebab kita nak dapat ilmu, bukannya hanya semata-mata untuk dapatkan ijazah ataupun diploma. Jadi, bila kita nak dapat ijazah ataupun diploma ataupun nak skor, kita boleh tipu macam-macam cara yang kita boleh buat. Meniru dalam exam, kita boleh juga plagiat kerja orang, hantar sebagai kerja kita. Dengan cara tu kita boleh skor mungkin, tetapi kita lupa. Dengan cara tu kita tak akan dapat ilmu yang sepatutnya kita cari apabila kita masuk ke universiti. Okay, so I wasn't told to learn anything. So align your intention. Niat mestilah selari dengan apa yang sepatutnya. Because bila niat kita adalah untuk menuntut ilmu, maka insya-Allah kita berada di dalam fi sabilillah. Bila berada dalam fi sabilillah, setiap apa yang kita buat, kita akan dapat pahala, insya-Allah. Okay, so macam mana jika anda telah buat ni? Yang pertama, memasukkan penulisan atau idea orang ke dalam kerja anda dan anda gagal memetiknya. Dalam bahasa Inggeris, memetiknya itu ialah cite, atau mendapatkan pertolongan yang anda tidak mahu pensyarah anda tahu. Kalaulah kita dapatkan pertolongan tapi kita nak pensyarah kita tahu, ataupun kita tak kisah pun pensyarah kita tahu, maka insya-Allah anda tidak melakukan plagiat. Tapi kalau kita rasa, alah aku tak naklah pensyarah aku tahu, maka adalah something wrong somewhere. Contohnya apa? Contohnya kita upah orang buat assignment kita. Bila kita upah orang buat assignment kita, kita letak nama kita, maka of course kita tak nak pensyarah kita tahu. Kalau boleh, kawan pun kita tak nak tahu. Okay? So, ada bermacam-macam cara. Ataupun kita tiru. Kita tiru kerja kawan kita mungkin sedar, mungkin tak sedar, dan kita hantar assignment kita, letak nama kita. Of course, kita tak nak pensyarah kita tahu. Maka, jika anda telah buat macam ni, anda mungkin telah plagiat. Okay, so apa yang harus dibuat? Kita tak nak plagiat. Kita nakkan satu ilmu. Bila kita buat assignment, bila kita periksa, kita belajar bersungguh-sungguh, dan hasilnya kita bukan saja nak grade yang baik, tapi kita juga nak ilmu. Jadi macam mana nak buat supaya kita tak plagiat? Bukan hanya kepada pelajar, tetapi juga kepada pensyarah-pensyarah sekalian, because pensyarah pun ada KPI. Dia ada penulisan yang dia mesti buat supaya dia dapat mencapai KPI masing-masing. Nak kena 2 jurnal, artikel untuk jurnal setahun, ada chapters in book, ataupun ada penulisan di dalam internal bulletin dan sebagainya. So rasanya pensyarah ataupun pelajar adalah tertakluk kepada peraturan yang sama. Jadi ini bukan hanya untuk pelajar, begitu juga pensyarah. Tetapi setakat mana pelajar ataupun pensyarah itu tahu apa yang perlu dibuat agar mereka dapat mengelakkan plagiarism. Okey, kita perhatikan cara-cara nak buat ni ya. Yang pertama, bacalah. Okey, kalau kita nak mengelakkan plagiarism, the only way yang you ada adalah untuk membaca. Kerana membaca itu adalah sumber ilmu. The doors to knowledge, the doors to wisdom.
bila dah baca, maka tulislah. Okey, so bila kita menulis, jujurlah. Tulis ayat anda sendiri sebanyak mungkin. Jangan copy ayat orang, lepas tu kata kita punya. So, jujur. Elemen baca dan juga tulis. Okey, so biasanya kalau orang tanya macam mana nak menulis? Okey, honestly saya akan jawab. Yang pertama, mesti membaca. Yang kedua, baca. Yang ketiga, baca. Then baru kita boleh tulis. Kalau kita tak baca, kita tak ada idea untuk menulis. Kita tak ada ilmu untuk menulis. Okey, sebab penulis ini walau macam mana pun dia akan ada peranan yang dimainkan. Ada ilmu yang dikongsikan. So ada jasa yang ditaburkan insya-Allah di situ. Okey, sebab itu kita boleh menulis. Jadi bila kita tulis, jujurlah. Apa yang kita tulis adalah idea yang kita ambil daripada pembacaan kita dan mesti kita tuliskan di mana kita dapat idea tu. Bukannya kita mengaku sebagai kita punya. Okey. Apabila anda menggunakan penulisan ataupun idea orang lain. Okey, sebab kita baca daripada penulisan orang lain. Jadi, nak tak nak, kita akan menggunakan penulisan atau idea orang ni di dalam kerja kita. Memang dah begitu caranya ya. So, pastikan anda buat dua perkara. Jadi, anda tidak dikira plagiat. Yang pertama, anda memberi kredit yang sewajarnya kepada penulis asal ataupun maklumat asal yang anda dapat sama ada daripada pembacaan ataupun daripada lagu yang anda dengar ataupun daripada kerja seni ataupun even daripada mesej-mesej yang anda dapat daripada email. Okey, nyatakan sumber maklumat menggunakan in-text citation. Okey, kejap lagi kita akan tengok apa itu in-text citation. Satu lagi, anda mestilah memasukkan sumber asal di dalam bibliografi ataupun reference di akhir kerja anda. So, ada dua cara kita boleh elakkan plagiarism. Okey. Jadi, jika anda gagal untuk quote, untuk cite atau acknowledge kata-kata atau idea orang lain melalui dua cara tadi iaitu in-text citation dan juga reference, maka itu adalah satu plagiarism. Okey, so untuk melihat bentuk-bentuk plagiarism, kita perlu merujuk kepada satu penulisan. Jadi tulisan ini saya petik daripada penulis tersohor Bonda Noor yang telah ditulis pada tahun 2020. Ini adalah tulisan dia yang saya ambil sebiji-sebiji. Okey, kita perhatikan apa dia cakap. Populariti perlu untuk memudahkan urusan dakwah. Kenapa? Sebab semakin kita dikenali, semakin mudah orang terima apa yang kita sampaikan. Semakin luas capaian dakwah untuk disebarkan. Tapi kena terima hakikat, populariti juga mengumpan dengki. Bukan semua orang suka pandang orang lain berjaya. Ramai yang mencari-cari peluang untuk jatuhkan kita. Okey, ini saya petik betul-betul tulisan daripada Bonda Noor. So, kita tengok bentuk plagiarism yang pertama. Okey, copy and paste. Saya rasa semua orang ni memang pasih bab copy and paste. Okey, tak kira siapa pun dia, pensyarah ke pelajar ke, copy paste memang fasih. Tak perlu belajar pun dan amatlah senang untuk kita buat. Copy aja dalam komputer, lepas tu bawa ke tempat lain, paste. That's it. You boleh siap satu assignment. Just copy and paste. Okey, macam mana kita katakan bentuk copy paste? Nampak tak? Populariti perlu untuk memudahkan urusan dakwah. Kenapa? Sebab semakin kita dikenali bla 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 yang mencari-cari peluang untuk jatuhkan kita, sebiji-sebiji kita copy dan kita paste balik dalam kertas kita. Kemudian kita letak nama kita di kulit hadapan.
Lepas tu kita hantar assignment tu kepada pensyarah kita. Letak nama kita, hantar. Okey? Tanpa rasa bersalah apa-apa. Cuma kita rasa lega. Wah, lega sebab assignment kita dah siap. So, your job is done. Selesai. Okey, dan ini adalah satu bentuk plagiarism yang sangat digemari oleh pelajar. Okey, sebab saya sebagai pensyarah pun saya dah 28 tahun di sini. Macam-macam jenis assignment yang saya dapat, yang sebiji macam ni adalah terlalu banyak. Okey, lepas tu saya rasa student tak baca balik pun apa yang dia copy dan paste. Sehingga kan ada yang langsung tak ada kaitan dengan tajuk atau assignment yang dia buat pun dia tak sempat buang. Ada juga nama-nama yang tak apa-apa pun tak buang. Sebab apa? Sebab dia tak baca balik pun. So kita boleh perhatikan daripada situ betapa pelajar-pelajar kita ni bukannya nak mencari ilmu, tapi nak mencari markah sahaja. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, because kita telah pun menggadai niat asal kita untuk mendapatkan ilmu dengan hanya copy dan paste. So jika inilah yang berlaku, maka ini jelasnya adalah satu plagiarism. Okey, so tolong elakkanlah daripada melakukan plagiarism yang macam ni, sebab jelas sekali langsung tidak ada nilai-nilai ilmu di situ. Okey, bentuk yang kedua, copy dan paste dan cite. Apa maksud dia? Okey, perhatikan yang ayat-ayat yang ada dalam tulisan hijau tu adalah sebiji sama dengan yang kita rujuk yang warna merah dekat atas tu. Populariti perlu untuk memudahkan urusan dakwah. Kenapa? Sebab semakin kita dikenali bla bla bla, sampailah kepada peluang untuk menjatuhkan kita. Sebiji sama. Tak ada beza langsung. Yang membezakan adalah dalam bracket Bondenor, 2020. Itulah yang kita panggil sebagai cite ataupun citation. Itu saja beza dia. Jadi di sini apa yang telah dibuat adalah kita copy balik penulisan asal. Lepas itu baik sikitlah ni. Ini jenis orang yang baik sikit. Dia letak nama penulis asal juga. Tak boleh ke buat macam tu? Dah kita dah cite kan? Sebab ada nama penulis asal. Tetapi maaf, ini masih lagi dianggap sebagai satu plagiarism. Kenapa pula plagiarism? Sebab kita ambil sebiji tulisan penulis asal. Okey, kita dah cite dekat situ. Betul, kita dah cite. Tapi masih lagi dianggap sebagai plagiarism. Kerana apa? Kerana katakanlah kita akan hantar ni untuk Turnitin report untuk detect level of plagiarism, maka semua ini akan Turnitin akan detect sebagai copy paste. Walaupun kita tulis nama, tapi ini bukan cara yang betul untuk cite. Okey, so ia masih lagi plagiarism. Saya rasa ramai yang buat macam ni. Ada pensyarah juga yang buat macam ni sebab mungkin kita rasa kita dah buat benda betul, kita dah cite tuan punya penulisan, tapi masih lagi salah. Okey, kita tengok bentuk yang ketiga, paraphrase. Bentuk yang ketiga adalah paraphrase. Okey, apa bezanya copy paste dan paraphrase? Okey, kalau kita tengok rujukan asal kita, populariti perlu untuk memudahkan urusan dakwah. Kenapa? Dalam ayat bentuk ketiga tu, kita akan baca penulisan asal. Selepas tu kita akan buat rumusan kita sendiri. Daripada pembacaan kita, kita buat rumusan kita sendiri. Apakah yang dimaksudkan oleh penulis asal? Ini kita panggil paraphrase. So, inilah sepatutnya apa yang kita buat. Bila kita dapat penulisan asal, kita fahami apa yang penulis cuba sampaikan. Selepas itu, kita pun tulis ayat sendiri. Itu yang kita maksudkan dengan slide awal tadi. Kita
guna ayat kita sendiri untuk menyampaikan maksud kita, tapi disebabkan apa yang kita kata tu adalah apa yang kita dah baca dari penulis asal, maka kita kena cite dia. Okey, so dalam bentuk yang ketiga, okey, seorang pendakwa itu haruslah menjadi popular. Okey, ini adalah kerana populariti seorang pendakwa akan membantu menyebarkan sesuatu mesej dakwah dengan lebih luas dan berkesan. Namun populariti seseorang pendakwa boleh mengundang dengki di kalangan orang ramai yang sentiasa mencari peluang untuk menjatuhkan seseorang pendakwa terkenal. Okey, so kita boleh nampak ayat dia berbeza tetapi maksud masih lagi sama. So ini yang kita maksudkan sebagai paraphrase. Okey, so kalau ini macam mana? Ini juga adalah satu plagiarism. Kenapa pula plagiarism? Okey, sebabnya kalau perasan dekat situ tidak ada citation. Okey, sebab itu ia adalah plagiarism. Seolah-olah kita baca, lepas tu kita tulis balik tulisan kita, ayat kita sendiri, tapi bila kita tidak cite, maka ini seolah-olah menunjukkan yang ini adalah idea kita. So that's why it is still a plagiarism. Okay. So harusnya bagaimana? Macam mana nak tulis, macam mana nak buat so that kita dapat mengelakkan plagiarism. So ini masih lagi rujukan yang kita tengok tadi. Okay. So cara yang pertama untuk mengelakkan plagiarism iaitu paraphrase dan cite. Bentuk yang ketiga tadi dia paraphrase saja tapi dia tak cite. So apa yang kita patut buat? Kita mesti cite. Okey, so saya ambil ayat yang sama. Seseorang pendakwa itu haruslah menjadi popular. Okey, ini adalah kerana populariti membantu seseorang pendakwa untuk menyebarkan mesej dakwah. Sesiapa yang kata ni? Okey, ini saya baca daripada penulisan Bondenor. So, I put in the bracket there, Bondenor 2020 menunjukkan bahawa idea asalnya datang daripada orang ni. Okey, namun penulis juga mendakwa. Jadi kita sambung balik, kita masih lagi bercerita pasal Bondenor yang mendakwa yang populariti seseorang pendakwa itu boleh mengundang dengki. Okey, so begitulah cara untuk mengelakkan plagiarism. Okey, cara yang kedua, kita boleh quote dan cite. Apa bezanya paraphrase dan juga quote? Paraphrase, kita baca satu penulisan, kemudian kita buat ayat sendiri, okey, tapi tanpa mengubah maksud. Okey, buat ayat lain, tulis sendiri, jangan ubah maksud, cite. Itu paraphrase. Quote ni pula adalah kita ambil sebiji-sebiji ayat daripada penulis asal. Contoh, tengok balik pada tulisan merah. Populariti perlu untuk memudahkan urusan dakwah. Kenapa? Sebab semakin kita dikenali, semakin mudah orang terima apa kita sampaikan, bla bla bla. Sama, sebiji apa yang saya tulis dalam cara dua dengan ayat asal daripada penulis Bondenor tadi. Langsung tidak ada beza. Okey, dah habis tu ini copy paste. Nampak macam copy paste, tapi kalaulah kita perasan, nampak tak kat situ kita ada quotation mark. Saya merah kan, sebelum populariti ada quotation mark warna merah dan selepas disebarkan pun ada quotation mark warna merah. Itu menunjukkan ini adalah satu quotation. So kita quote, tapi dalam bracket, don't forget to cite. Kita letak nama penulis asal, Bondenor 2020. Bila kita quote, kita kena ada muka surat. Page berapa yang kita quote. Kalau kita cite biasa, kita paraphrase, kita tak perlu letak muka surat berapa. Okey, itu adalah format. Format mengikut APA. Nanti kita akan tengok. Okey, ini sebab format lain, kita ada rule yang berbeza. Kalau ikut APA, dia akan ada kena letak muka surat dekat situ berapa. Itu kalau kita quote. Guna ayat asal macam copy paste tetapi ada tanda quotation. Okey, ayat mana yang kita quote mesti diletak dalam quotation mark.
Kalau macam tu seronoklah kita, boleh quote je lah manjang. Letak aje lah nama, tahun, muka surat berapa. Susah apa kan? Okey. Untuk quoting dan citation, perlu berhati-hati sebab kita ada peraturan that you have to you follow. Okey. Bila masa kita boleh quote? Bukan semua ayat kita boleh quote. Apa yang kita boleh quote hanyalah untuk ayat yang sukar untuk diparaphrase. Maknanya kita baca, lepas tu kita nak buat ayat kita sendiri tanpa mengubah maksud, susah sangat. Especially untuk ayat-ayat yang ada jargon, yang technical, yang very ikut bidangnya lah. So, ayat yang sukar untuk diparaphrase, sehingga apabila kita paraphrase, kita boleh mengubah maksud ayat. Maka kita boleh quote. Okey. Tetapi jangan terlalu panjang. Okey, biasanya dah diterima dikatakan kalau kita nak quote jangan lebih daripada 3 baris ayat. Maknanya kita tak boleh terlalu panjang quote. Kalau terlalu panjang apa jadi? Ia juga akan menjadi satu plagiarism. Jadi plagiarism balik. So, ini kita anggap sebagai plagiarism yang tidak disengajakan. Because plagiarism ni ada yang disengajakan dan ada yang tidak disengajakan. Okey, antara plagiarism yang tidak disengajakan adalah paraphrase. Tapi kita tersalah paraphrase sehingga mengubah maksud. Itu adalah satu plagiarism juga, tapi yang tak disengajakan. Tapi bila tak disengajakan, adakah dia berdosa? Terpulanglah. Okey, so berhati-hati. Sebabnya kita tak nak nanti disebabkan kita boleh quote ni, maka kita ambil aja quote, satu assignment orang lain, letak aja quotation mark dekat depan, letak quotation mark dekat belakang, titik, sadaqallahul azim, letak nama citation tu, lepas tu letak nama you kat kulit depan. Itu pun boleh jadi selamat, tak apa, saya tak plagiat sebab saya ada citation, saya ada quotation. Be careful, never do that. Okey, sebab bila dah terlalu lebih daripada 3 baris ayat, kita bimbang yang you telah pun terlebih quote. Bila terlebih quote, dia dah pun jadi plagiarism balik. Okey, so be careful. Go back to our original intention. Niat asal kita nak mencari ilmu. Niat asal kita bukan hanya nak skor markah tinggi, nak dapat markah. No. Kalau kita buat macam tu, dapat ilmu ke tidak? Tak dapat ilmu. Bila tak dapat ilmu, maka adakah kita telah melakukan sesuatu yang betul? The answer is always no. Okey, so saya harap masing-masing dah faham bagaimana kita harus buat untuk elakkan plagiarism. Okey, ada 2 cara, iaitu paraphrase dan cite. Cara 2, quoting dan cite. Tapi be careful when you quote, it cannot be too long dan bukan semua ayat kita boleh quote. Okey, yang tak boleh dia kita nak tulis sebab kita bimbang dia mengubah maksud. Okey, adakah semua bendanya adalah plagiarism? Semua ke? Kita tak boleh cakap macam tu. Kalau macam tu susahlah hidup kita. Okey, so ada good news juga There is some good news yang bukan semua benda itu adalah plagiarism. So, apa benda dia yang bukan plagiarism? Okey, yang pertama, apabila anda menulis tentang sesuatu perkara yang dah ada dalam pengetahuan umum, common knowledge. Yang ni tak perlu nak quote-quote dah. Semua orang dah tahu. Gula itu manis, garam itu masin, cuka itu masam. Kita tak perlu nak quote. Okey, kalau yang tu pun kita kena quote, maka tak tahulah, susahlah kita nak menulis pun. Okey. Contoh yang saya bagi, katakanlah pada suatu masa Nurliza, seorang saintis terkenal, telah menulis dia kata bumi ini bulat dan berada di atas paksinya sendiri. Ia berputar di atas paksinya dan satu putaran mengambil masa 24 jam sambil mengelilingi matahari. Satu kitaran mengelilingi matahari mengambil masa 365 hari ataupun setahun. Semua orang dah tahu kan?
Semua orang dah tahu. Ini adalah fakta yang mana you celik mata je, masing-masing dah pun tahu pasal benda ni. Okey, disebabkan ini, apa yang kita, walaupun kita ni membaca tulisan Nurliza ni, tetapi kita tulislah ayat kita sendiri. Janganlah kita tiru sebiji-sebiji ni pula. Okey, ini tidak perlu di cite. Tapi tulis ayat kita sendiri. Jangan copy pula. Takkan tak erti kan? Mungkin anda boleh menulis better than the scientist. So, write your own sentence. Okey, yang kedua, anda tidak dikira plagiat jika anda memetik kata-kata daripada Al-Quran, hadis atau kitab-kitab lain seperti kitab Injil. Yang ni tak dikira plagiat. Okey, apa yang kita buat bila kita petik ayat Al-Quran ataupun hadis, kita akan ambil sebiji ayat tu tanpa diparaphrase. Tolong jangan paraphrase ayat Quran ataupun hadis ataupun ayat-ayat daripada kitab-kitab lain. Jangan diparaphrase. Sebab kita takut akan ada satu mazhab baru pula nanti. Okey, so kita copy sebiji, tak perlu letak dalam quotation mark, tak perlu macam tadi quoting, tak perlu tetapi kita mestilah menulis sumber asal dia. Yang ni setiap kali kita petik ayat Quran ataupun hadis, kita akan tulis sumber asal dia. Contoh, kalau kita ambil daripada hadis, maka kita akan nyatakan di situ siapa perawi hadis tersebut. Okey? Sebab apa? Kita nak buktikan yang hadis itu adalah satu hadis yang sahih, yang memang betul, yang bukan kita reka. Okey. Ataupun kalau kita ambil daripada ayat Quran, maka kita kena tulis ayat keberapa, ayat 118, surah mana, surah Al-Baqarah ke. Tapi kita ada cara lah untuk tulis ayat keberapa, surah keberapa tu ada caranya bila kita menulis. Okey. So inilah dua benda ataupun dua perkara yang mana kita tak perlu nak cite, kita tak perlu nak ada referencing ke apa ke. Okey, bila kita menulis sesuatu yang common knowledge ataupun kita memetik daripada Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab lain. Dan ada lagi trend sekarang ni, ini biasanya tak terlibat dengan student lah, tapi jika ada lah mana-mana pensyarah, student pun tak apa, yang rasa dia nak menulis buku, dia nak tulis buku, tetapi dia ada idea dia membuat-buat, tetapi dia tak ada masa nak menulis. Okey, dia tak ada masa, dia tak ada skill nak menulis, tapi kita ada idea. So apa yang biasanya dibuat adalah orang akan cari ghostwriter. Okey, bukan penulis hantu. Saya tak tahulah bahasa Melayu dipanggil apa, tapi bahasa Inggeris ghostwriter. So ghostwriter ni akan menulis bagi pihak anda berdasarkan idea anda. Dia cuma menulis, anda baca balik approve ke tak approve, and then lepas tu at the end of it, buku akan diterbitkan dengan nama anda di depan. Nama penulis iaitu ghostwriter tu tidak ada. Okey, so itu adalah kita punya karya. So ghostwriter ni memang ada wujud, ramai pun, dan dipraktikkan. Sesetengah pihak mengatakan ghostwriter ni adalah satu plagiarism juga, sebab kita ambil penulisan ghostwriter, letak nama kita, tetapi sesetengah pihak kata ghostwriter bukan plagiarism, sebab ideanya adalah idea kita. Okey, so ada perdebatan di situ. So kalau nak tahu lebih lanjut, you can read on that. Okey. So, kita tengok akibat plagiarism. Berbaloi ke? Is it worth it? You buat susah-susah, malam tidur lewat, setakat copy paste, lepas tu letak nama kita, lepas tu hantar. Berbaloi ke? Okey, berbaloi lah sebab saya dapat good marks. Okey, ataupun kalau anda seorang pensyarah dan you kena tulis masuk dalam jurnal, artikel dan sebagainya, berbaloi ke? Okey, so kalau anda seorang pelajar, maka akibatnya adalah kosong untuk assignment.
You mungkin dapat kosong, tetapi mungkin dapat setengah markah. Itu bergantung kepada budi bicara pensyarah. And then ibu bapa akan mendapat notis. Okey, satu notis akan dihantar kepada ibu bapa. So kalau nak buat ibu bapa kita sedih, malu dengan tindakan kita, maka plagiatlah. Tapi kalau tak nak, jangan buat macam tu. Okey, anda mungkin digantung daripada meneruskan pengajian selama satu semester ke, 2 semester ke, berdasarkan kepada kesalahan dan ataupun dibuang daripada universiti. Berbaloi ke? Okey. Dan kesalahan ini akan dicatat di dalam rekod pelajar. Maknanya rekod anda tidak lagi putih bersih cantik tapi ada tainted with plagiarism record there. Hilangnya reputasi anda terutamanya di universiti atau di kalangan ahli akademik, especially if you are a lecturer. Dan ada ramai ada banyak kes lecturer yang telah pun dapati bersalah untuk plagiarism. Even ada kes yang pensyarah yang ambil tesis PhD orang lain tapi ditulis nama dia. Ada. Dan akibatnya dibuanglah. Okey, tesis PhD pun orang boleh plagiat, letak nama je. Dan kes itu adalah kes yang agak famous saya rasa di kalangan academician dan juga dilakukan oleh orang yang agak terkenal. So it is quite bad. Okey, bila dah macam tu maka ahli akademik akan pandang kita semacam. Okey, because tujuan kita buat research, kemudian kita menulis adalah untuk menyebarkan ilmu, bukan hanya semata-mata untuk memenuhi KPI kita. Dan yang paling saya rasa penting di sini adalah dari segi keberkatan. Jika anda plagiat, ambil orang punya, letak nama kita, submit kepada lecturer, makanya ilmu kita tak dapat, tetapi keberkatan itu hilang. Bayangkan dalam markah kita adalah katakan 20% markah untuk report dan 20% ini akan pergi kepada markah ataupun grade anda secara keseluruhan untuk pengiraan GPA semester 2 dan CGPA sehinggalah anda tamat belajar nanti. Dan saya rasa kalau kita dah selalu praktik plagiarism, kita tak buat sekalinya, kita akan buat berkali-kali semester after semester, maka kita akan dapati dalam result kita yang kita banggakan tu 3.8 ke 3.6 ke 3.5 ke, adanya unsur-unsur menipu. So disebabkan itulah maka kita nanti nak dapat kerja pun susah. Kalau kita dapat kerja pun nanti kita rasa pendapatan kita tu tak berkat. Bila pendapatan tu tak berkat, nanti kita dah kahwin, dah kerja, dapat duit bagi makan anak isteri kita, maka kita fikirlah sendiri. Okey, fikirkan pasal keberkatan. Bila niat kita untuk dapat ilmu, kita buat betul-betul, maka insya-Allah keberkatan itu menyebabkan kita senang dapat kerja mungkin. Hidup kita akan jadi tenang, kita akan jadi seorang yang berilmu. So, sebelum kita buat plagiarism, kita mesti fikirkan sejenak pasal keberkatan. Sebab hidup kita tujuan bukan untuk di dunia semata tapi untuk di akhirat nanti. Okey. So ini adalah satu contoh. Okey, plagiarism yang telah dibuat oleh pelajar juga di UiTM Terengganu kita. Okey, kes ini berlaku pada tahun 2017 untuk pelajar ijazah sarjana muda So apa yang berlaku dekat situ? Nama saya dah tutup. Okey, pertuduhannya adalah memplagiat kertas projek kursus Finance 672 pada sesi 2 di UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun. Apa yang dia buat? Dia memetik idea daripada penulisan seorang lagi kat situ, saya tutup juga, tajuk dia Determinants of Liquidity for Commercial and Islamic Banks in Malaysia pada 3 Disember 2016. So apa yang dia dah buat? Dia membuat ubah suai tanpa menunjukkan sewajarnya dan menyusun idea dalam kertas kerja dia yang bawah itu pula. Okey, seolah-olah kamu adalah pencipta idea ini.
Itu jelasnya adalah satu plagiarism. So, keputusan kita tengok di situ, dia mengaku bersalah pelajar ni, dan keputusan juga pun adalah bersalah lah sebab dia pun dah mengaku bersalah. So, apakah hukuman dia? Yang pertama adalah amaran yang telah diberikan, lepas tu denda RM500. Kalau orang kaya, tak apalah, bayar je lah denda tu RM500. Tak ada apa dah lepas tu. Okey, yang ketiga, digantung pengajian selama 1 semester. Okey, digantung pengajian selama 1 semester. So, kawan-kawan akan tahu, lecturers you akan tahu. So, di situlah hilangnya reputasi kita. Lepas itu, dicadangkan untuk dapat grade F. Dapat F untuk mata pelajaran finance ini. So, dapat F terus ya. Maknanya you kena repeat pula paper ni, buat lagi sekali pula. So, it's not over. Walaupun you rasa it's over, you dah pun ciplak orang punya, lepas tu letak nama you, lepas tu hantar, and then bila tertangkap, mengaku bersalah, dan bila mengaku bersalah, hukumannya pun bersalah, kena denda, dapat amaran, bayar RM500, digantung pengajian 1 semester, diberikan grade F. Bila dapat grade F, maknanya you have to repeat the same paper again, next semester you kena buat lagi. So, is it worth it? Tak padan kan? Kawan-kawan kita dah grad 1 sem, tapi kita terpaksa lah duduk rumah. Lepas tu semester lepas lagi 1 tu datang balik untuk sambung pengajian sambil repeat lagi paper ni. So, tak berbaloi. Okey. Okey. Ini satu lagi, duduk dalam jail. Yang seorang tu Grand Theft Auto. I think it's a game there. Tapi yang seorang tu plagiarism. Tapi so far saya tak pernah dengar lagi lah yang plagiarism student kita ni yang masuk jail. So this is a joke. Okay, so we go a little bit more serious. Kita serius sikit. Avoiding plagiarism. Macam mana nak mengelakkan plagiarism? Apa yang kita maksudkan dengan giving credit where it is due? Okay, tadi kita dah pergi secara santai. Tapi sekarang ni kita tengok academically, macam mana cara kita nak buat. Bila kita nak tulis paper ataupun kita nak buat assignment, maka kita buat ini. Yang pertama, properly quote your source. Sumber, dari mana kita dapat penulisan yang kita rujuk. Kena quote. Okay, consult the style manual required by your lecturer or the journal that you want to send your paper. Maksudnya, lecturer mestilah memberi arahan yang jelas kepada pelajar untuk gunakan style mana. Jangan bagi assignment, tak cakap pun style mana nak kena guna. Okey, sebabnya kita ada banyak style yang kita boleh pakai. Contohnya APA. Apa? APA stands for American Psychologists Association. Okey, dikeluarkan satu cara citation. Ataupun Harvard style. Kita ada numbered style, Chicago style, MLA style. MLA stands for Modern Language Association. Dan kita ada berpuluh-puluh style lagi yang mana yang kita nak guna. So lecturers, please tell your students which style do you require them. And then if you want to write an article for a journal, then you go to the journal, look at the guide for authors. Dalam tu dinyatakan apakah style yang journal tu nak. So you have to follow the journal. Okay, so APA adalah style yang paling banyak diguna di dalam social science studies. Tapi kalau numbered biasanya adalah untuk science and technology. Okay, so dan saya rasa as a lecturer lah, you have to at least teach your student how to do that. Sebab student tak tahu nak buat, then kita blame student. So it's unfair to the students lah. Okay, so pastikan kita tahu style mana, dan lepas itu baru kita apply style tu. Tengok. Okay, 2 ways, ada 2 cara to properly quote your source. Yang pertama tadi quoting ataupun dan paraphrasing.
Okey, kita dah tengok tadi macam mana kita nak quote dan syarat-syarat untuk quote tadi. I hope you can still remember. And then paraphrasing. Okay, whichever way that you use, either quoting or paraphrasing, you have to credit the source. Ada dua cara untuk credit the source. One is through in-text citation. Another one is through references. Ini pun kita dah tengok tadi, tapi secara santai. Macam mana pula penulisan akademik pula. Okay, so what is mean by giving credit where it is due? Okay, kita tengok quoting versus paraphrasing. Macam mana cara orang quote, macam mana cara orang paraphrase. So, saya merujuk kepada satu artikel by Michelle Monaco and Melissa Martin. Tajuk dia, The Millennial Student, A New Generation of Learners in Athletic Training Education Journal. Itu jurnal dia yang dipublish pada tahun 2007, volume 2, April, June issue, page 42-46. So, dia bercerita pasal millennial students. Okay, so ini adalah contoh yang saya telah pun masukkan citation dan saya quote. Okay, millennials, those who were born after 1992, consider themselves as special. So, ini adalah ayat yang saya tulis sendiri, yang mana ini adalah general knowledge. Okay, so kita tak perlu nak cite. Okay, bermula tulisan merah tu, kita ada quotation mark, unusually strong relationship with their parents. Ini adalah kajian yang telah dibuat oleh Monaco and Martin, ya, mendapati bahawa millennials ni, dia ada strong relationship with their parents. Parents are primary role models to the millennial students and remain a major resource for advice as they attend college. Ini adalah hasil finding daripada kajian yang dibuat oleh Monaco and Martin 2007. Buka balik jurnal tu ada di muka surat 42. Ingat, bila kita quote mesti ada page number. Okey. Berbeza dengan paraphrase. Bila kita paraphrase, dia jadi macam mana? Ayat yang purple tu adalah ayat sendiri, tetapi menggunakan, mengekalkan maksud yang ditulis oleh penulis asal. So, katanya, millennials, those who were born after 1992, consider themselves special due to the, kenapa dia special? But the extremely powerful bond they share with their parents. Ayat tu dah diparaphrase, usually strong relationship they have with their parents ditukar menjadi powerful bond they share with their parents. Lain. Ayat dia lain. Maksudnya sama. Okay. Parents are primary role models to the millennials students and remain a major resource for advice. Kita paraphrase menjadi they consider their parents as their main referee as they constantly seek advices when they are in college. Dan citation di belakang tak perlu ada page number. Okey, ini adalah berdasarkan APA style. APA style memerlukan page number di belakang. Okey, mungkin style lain, Howard ke, mungkin tak perlu ada page number. So, that's why kita kena consult manual untuk style itu sendiri. Okey, so boleh nampak beza in-text citation yang menggunakan quotation dan juga paraphrasing. Okey. Itu in-text citation, iaitu di dalam badan ayat, dalam content of our assignment ataupun our paper. Okay, in-text citation sahaja tak cukup. Dia mesti ada reference di belakang dia. Okay, dah siap kita tulis paper kita, assignment kita, dekat belakang tu kita akan ada references, iaitu rujukan kita. Okay, so di sini ada dua artikel yang saya tunjukkan. Yang pertama tadi yang kita dah tengok, Michelle Monaco dan Melissa Martin tu. Dan yang kedua, kita refer kepada buku by Ali Hassan yang published in year 2011 by Oxford Press in KL. Title dia Who Are the Millennials. So ini dua reference yang kita tengok. So at the back of your work mesti ada reference list. Nampak bentuk dia macam tu lah. References,
Yang mula-mula kita tulis adalah, ini juga mengikut apa APA style. Hassan A 2011, who are the millennials, Kuala Lumpur colon Oxford Press. Itu cara kita menulis reference untuk buku. Okey, perhatikan nama dia italic. Ada koma, ada A huruf besar, ada titik, ada kurungan 2011, tutup kurungan, ada titik. Italic, Kuala Lumpur, colon, Oxford Press, titik. Semua itu adalah mengikut format. Bukannya kita reka-reka nak tulis yang mana italic, yang mana ada titik, yang mana ada koma. No, itu adalah format. Okay, we look at the second one. Bila kita nak tulis reference untuk artikel, macam mana bentuk dia? Monaco, M, koma, M titik, koma, and. Martin, koma, M titik. Dalam bracket 2007, titik. The millennial student, colon, a new generation of learners, titik. Athletic Training Education Journal, itu nama jurnal. Italic kan, koma, 2 italic dalam bracket April, June. Lepas tu, koma, 42, 46. Ada yang kita italic, ada yang kita tak italic, ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, ada koma dekat situ, titik dekat situ. Semua tu adalah requirement mengikut format. Jadi semua koma, titik, kat mana nak sengit, kat mana tak sengit, itu kita kena ikut ke? Yes. It sounds crazy, right? Memang boring, memang sakit mata, memang stres gila bila kita buat references. Tetapi ada good news, kita tak perlu buat manually by hand, tapi kita ada apps yang boleh tolong kita, ada software yang boleh tolong kita nak menulis references, citation ni supaya kita tak sakit mata, tak berair mata-mata nak tengok titik dekat mana, koma dekat mana, lepas tu italic dekat mana, tak perlu. You can just install software in your computer. So the software will help you. Yang paling biasa orang pakai adalah Mendeley ataupun EndNote. Okay, so ada lagi tapi yang tu kurang famous sikit lah. So you can install the app in your computer and then belajarlah sikit. Senang aja cara nak buat. Lepas itu they will help you. So you don't have to worry about the comma, the titik dan sebagainya. Okay, hidup pun lebih ceria bila ada software tu. Okay. Okay, so this is what happened when students get the assignment from the lecturers. Okay, still about April and the mother, you shouldn't you be doing your homework? And then April kata is done, and the mother say you had an entire essay to write. How could it be done? Okay, si anak dia kata I got it off the internet. Itu adalah tanda plagiarism. So you just look at a few sites and printed off what you need. Anak dia kata betul lah, bingo. Okay, and then the mother say, I'm sorry young lady, but this is no game. And then your teacher isn't going to accept this. And I say it's something you research. Ingat tu, something that you research. You're supposed to read and then write down what you find out. Okay, and essay should be in your own words. Itu cara kita buat assignment, in your own words. When you print, this is all stolen. Someone else wrote this and someone else did all the work. So mom, everyone prints out stuff on the internet. It's no big deal. See? Nah, ini dah jadi satu kebiasaan. So this is about the Amazon River. Here's the atlas. How many major tributes converge to form the Amazon River?
Mak dia sentiasa lebih excited daripada anak-anak. Itu adalah satu kebiasaan juga tu. Okay, so itulah masalahnya. Do you know the answer? Maknanya anak dia buat assignment walaupun dah siap tapi tak tahu pun apa-apa pasal apa yang dia dah buat. So ini yang amat menyedihkan. Okay, kita boleh kata, alah orang takkan tahu punya. Okay, nope. Jawapan dia orang akan tahu because we have the software to detect if you plagiat. So software ni akan mendedahkan akan mendedahkan sebanyak mana anda telah plagiat. Okey, inilah dia Turnitin report. Kita ada software yang terpanggil Turnitin. Okey, so kita tengok atas tu dia tulis similarity index dia adalah 76%. Kita akan tengok similarity index. Similarity index ni adalah apa yang telah anda plagiat. Okey, kita punya benchmark. Biasanya universiti menetapkan kalau untuk assignment mungkin similarity index 30% adalah dibenarkan. Okey, kalau untuk thesis mungkin dah ditetapkan 20% sahaja similarity index. Lebih daripada 20%, out you go, rejected. You kena buat balik, rephrase balik. Okey, tapi kalau similarity indexnya 76%, maknanya 76% tu you copy paste daripada sumber-sumber dia. Dekat mana sumber-sumber dia? Dia dah list down tu. 15% dia ambil daripada internet. Dia boleh siap bagi tahu apa internet web address dekat mana tempat you ambil. 13% match student paper yang dah dihantar. Paper you tapi you ambil you hantar pula sekali lagi. Tak boleh, itu self plagiat. 8% match daripada internet. Tengok website dia bagi tu. 7% match daripada internet juga. Ada website lagi. So inilah Turnitin report. Dia menunjukkan kepada kita berapa banyak yang you telah pun plagiat dan dekat mana you ambil paper tu. Malu tak kalau kita buat macam ni? Malu kan? So tak payahlah buat because orang boleh check pun. Not worth it tau. Okay. So kita tengok apa peranan pensyarah dalam menangani plagiarism ini. Okey, yang pertama, kita sebagai pensyarah, adakah kita tahu yang pelajar kita betul-betul faham apa itu plagiarism? Saya rasa kadang-kadang pelajar ni, plagiat, copy paste, gitu je. Tapi dia tak tahu betul-betul faham apa itu plagiarism. So, pernahkah mereka diberi pendedahan tentang cara yang betul? Apakah format-format citation yang ada? Bagaimana kita nak menulis citation? Bagaimana untuk paraphrase? Have we ever taught our students to do this? Adakah pelajar kita ni memang ada satu kursus ataupun satu seminar ataupun bengkel untuk dia all buat benda ni je? Nak fahamkan benda ni je? Kalau tak ada, then is it fair for us untuk nak menghukum mereka bila mereka tidak diajar? Okey, so itu dari segi pemahaman pelajar. Dan kita tengok pula dari segi bentuk assignment yang diberi. Okey, adakah assignment yang kita beri itu membuka ruang untuk plagiat? Tengok pada soalan kita, assignment tu, ataupun soalan kita tu meminimalkan peluang plagiat. Yang mana students perlu buat kajian macam ni, dia perlu buat report macam ni, dia perlu buat video ke apa ke. So, tak ada pun ruang untuk dia plagiat di situ. Okey, dan tahukah pelajar menulis assignment yang berkualiti? Ataukah kita hanya mengandaikan yang mereka tahu? So, kita tidak mahu hanya mengecam pelajar atau sekadar menghukum sedangkan mereka tidak diajar membuatnya dengan betul. Okey, apabila anda ragu-ragu, maka tanyalah pensyarah anda, tanyalah pustakawan anda. Okey, kami doakan anda berjaya dan berilmu. Bukan hanya berjaya tetapi juga berilmu. Okey, dan kita tengok pula alah, itu salah tekan.
Silakan. Siap dah tadi tak? Okey, start. Okey, slide kali ini saya adapt daripada references di alamat ini. Nah, ini saya dapatkan PowerPoint-nya di sini dan saya adaptkan. Dan untuk pensyarah-pensyarah, setelah anda menonton video ini, maka rekodkan kehadiran anda dengan scan QR code ini. Okey, so sekian sahaja untuk kali ini. Saya harap yang anda telah pun faham apa itu plagiarism dan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan plagiat. Okey, so kita jadilah orang yang berilmu dan orang yang berjaya di dunia dan akhirat. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.